Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tuan Dipertua, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah sudi untuk membangkitkan isu-isu berkaitan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah semasa perbahasan titah diraja sepanjang minggu lepas. Izinkan saya untuk menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat semasa pembahasan. Pertama sekali, isu pembangunan infrastruktur asas di kawasan luar bandar. Isu pembangunan kawasan telah dibangkitkan oleh beberapa orang yang berhormat seperti Yang Berhormat Sepitang, Kinabatangan, Tuaran, Kenawit, Parit Sulong, Jerlun, Hulu Rejang, Sebuti dan beberapa orang lagi. Kementerian meminta semua ahli yang berhormat supaya memberi kepercayaan kepada kementerian untuk terus melaksanakan tanggungjawab dalam membawa kemajuan ke kawasan luar bandar. Sebahagian besar peruntukan yang diterima oleh kementerian digunakan untuk melaksanakan projek-projek infrastruktur asas seperti jalan raya, jalan kampung, bekalan elektrik, bekalan air dan projek-projek ameniti sosial. Pada tahun 2013 ini sahaja, pihak kementerian telah membelanjakan sejumlah ringgit Malaysia 2.8 bilion untuk projek-projek berbentuk fizikal. Daripada jumlah itu, sebanyak ringgit Malaysia 543 juta telah dibelanjakan untuk projek-projek di Sabah. 595 ringgit Malaysia juta di Sarawak dan tidak dilupakan ringgit Malaysia 186 juta di Semenanjung Malaysia. Kita akui bahawa sebahagian besar peruntukan telah diagihkan untuk pelaksanaan di Sabah dan di Sarawak. Tetapi ahli-ahli yang berhormat dari Semenanjung, terutama daripada Jelun, tidak perlu risaulah. Kementerian masih lagi melaksanakan projek-projek infrastruktur asas di kawasan Semenanjung mengikut keperluan di kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti. Bagi tujuan untuk melengkapkan kemudahan-kemudahan asas ini, Kementerian sentiasa bekerjasama dengan pihak-pihak berwajib di negeri dalam mengenal pasti kawasan yang memerlukan penambahbaikan kemudahan. Namun, Kementerian juga menyuruh ahli-ahli yang berhormat daripada kawasan luar bandar supaya jangan segan silu dalam membuat engagement dengan Kementerian untuk memaklumkan akan keperluan di kawasan ahli-ahli yang berhormat. Pihak Kementerian memerlukan semua pihak dalam sama-sama memajukan kawasan luar bandar negara kita ini. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan berkenaan status kawasan-kawasan ahli-ahli yang berhormat yang bertanya. Untuk makluman Yang Berhormat Sepitang, sejak tahun 2010, Kementerian telah memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 131 juta untuk pelaksanaan projek bekalan air luar bandar, khususnya untuk kawasan Parlimen Sepitang yang mana projek-projek bernilai ringgit Malaysia 91.5 juta telah siap sepenuhnya dan memberikan manfaat kepada kira-kira 50,000 orang. Manakala dua projek lagi bakal siap di dalam tahun ini yang bernilai ringgit Malaysia 40 juta. Untuk makluman Yang Berhormat Kinabatangan, Kementerian telah melaksanakan 4 projek jalan luar bandar di Parlimen Kinabatangan. 3 daripada projek-projek tersebut telah siap sepenuhnya, manakala terdapat 1 projek yang masih dalam pembinaan. Kesemua projek tersebut melibatkan pembinaan jalan sepanjang 60.7 km dengan kos yang berjumlah ringgit Malaysia 131.97 juta. Pada tahun 2013 dan 2014 pula, Kementerian akan melaksanakan 3 projek jalan luar bandar dengan anggaran kos berjumlah ringgit Malaysia 62.5 juta
dan melibatkan jalan sepanjang 25.7 km. Bagi projek bekalan elektrik luar bandar, Kementerian telah meluluskan pelaksanaan 6 projek di kawasan Parlimen Kinabatangan dengan kos berjumlah ringgit Malaysia 101.45 juta dan dijangka akan memberi manfaat kepada 1,665 buah rumah. Sehingga kini sejumlah 4 buah projek telah disiapkan. Manakala bagi projek bekalan air luar bandar, terdapat 3 projek yang sedang dalam pelaksanaan di kawasan Parlimen Kinabatangan dengan anggaran kos berjumlah ringgit Malaysia 86.25 juta. Projek-projek ini dijangka siap sepenuhnya pada 15 Mei tahun 2014 dan akan dapat memberi manfaat kepada kira-kira 4,000 buah rumah. Untuk maklumat Yang Berhormat Tuan, Kementerian telah melaksanakan 6 projek jalan luar bandar di kawasan Parlimen Tuaran dengan kos keseluruhan berjumlah ringgit Malaysia 132.41 juta. Projek-projek tersebut telah siap sepenuhnya dan melibatkan pembinaan jalan sepanjang 59.3 km. Selain itu, terdapat 3 projek yang sedang dalam pembinaan dengan kos berjumlah 73.4 juta ringgit Malaysia dan melibatkan pembinaan jalan sepanjang 23.3 km. Untuk makluman Yang Berhormat Kenawit, bagi pembinaan jalan raya dari Jelasan. Terima kasih Tan Sri Pertua, terima kasih Mbak Menteri. Terima kasih juga tentang jawaban tentang proyek-proyek yang dilaksanakan di kawasan Parlimen Tuaran. Pertanyaan saya di sini ialah berkenaan satu jalan raya yang telah pun dibuat pencatatannya pelancaran oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada bulan Februari pada tahun ini, dan saya telah menghantar pertanyaan lisan dan hari ini saya telah mendapat jawabannya, dan jawaban di sini mengatakan kerja-kerja reka bentuk sedang dijalankan dan dijangka akan ditenda pada akhir tahun ini. Tetapi ini sudah dipecah tanah. Kenapa baru ditenda? Persoalan dia. Ini jalan Tepokon Wangkot Gontung. Ini satu jalan raya yang begitu penting sebab dia melalui jajarannya melalui 3 buah sekolah rendah. Jadi saya ingin memohon penjelasan kenapakah proses pelantikan laksana proyek ini memakan masa yang begitu lama. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Yang Berhormat Tuan sebenarnya sudah tahu akan jawapan kepada perkara ini oleh kerana beberapa hari ini telah bertanya dan telah menulis surat juga, dan pada pagi ini dalam soalan yang mungkin tidak sempat dijawab secara lisan, secara bertulis sudah ada kepada Yang Berhormat Tuan. Sesuatu projek memang dia akan menggunakan masa untuk prosedur-prosedurnya sehingga kan dia dapat dilaksanakan. Kalaulah projek yang tersebut ni memang sudah dibuat upacara pecah tanah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri seperti mana yang telah diberitahu oleh Yang Berhormat Tuan, saya yakin ataupun kementerian yakin janji ditepati oleh Yang Amat Berhormat akan kementerian sememangnya akan meneruskan. Sekian, terima kasih oleh kerana bertanya tentang perkara itu. Untuk makluman Yang Berhormat Kenawit, bagi pembinaan jalan raya dan Kenawit Song Kapit sepanjang 18 ataupun sepanjang 81 km, pembinaan sudah bermula dengan kos keseluruhan pembinaan projek ini berjumlah ringgit Malaysia 741.414 juta. Ini keseluruhannya Yang Berhormat Kenawit. Projek ini mempunyai 7 fasa dengan 4 fasa sedang dalam pelaksanaan, work in progress, dan 3 akan dilaksanakan dalam jangka terdekat. Dan baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke
Sarawak dalam bulan Jun, awal bulan Jun. Yang berhormat Perdana Menteri Yang Berhormat Pekan telah atau mengumumkan belanja sebanyak 400 ringgit Malaysia 400 juta untuk menampung kos ini supaya keseluruhannya jalan yang sepanjang 81 km ini dapat kita siapkan dalam masa tertentu. Bagi pelaksanaan projek bekalan elektrik luar bandar pula, sejumlah ringgit Malaysia 44 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan 17 projek yang memberi manfaat kepada 1,793 buah rumah di kawasan Parlimen Kenawit sepanjang tempoh NK-Nare yang bermula pada tahun 2010 sehingga tahun 2012. Kesemua projek ini masih dalam pelaksanaan dan dijangka siap pada penghujung tahun 2013. Kementerian juga telah membelanjakan sebanyak ringgit Malaysia 7 juta untuk meningkatkan sistem retikulasi di kawasan Parlimen Kenawit dan seramai 2,200 orang telah menerima air manfaat dari projek ini yang menerima air bersih terawat. Manakala sebuah loji sedang dibina bernilai ringgit Malaysia 48 juta dan bakal disiapkan pada akhir tahun ini untuk kawasan Parlimen Kenawit. Kawasan saya lah Kapit. Untuk makluman Yang Berhormat Parit Sulong, skop dan spesifikasi program Jalan Perhubungan Desa KKLW, dahulunya dikenali sebagai projek Jalan Kampung, telah dibuat penambahbaikan mulai tahun 2011, di mana kelebaran maksimum jalan kampung yang dibina atau dinaik taraf telah dinaikkan kepada 14 kaki bagi membolehkan 2 buah kenderaan berselisih. Sekiranya terdapat cadangan dan permohonan daripada Yang Berhormat Parit Sulong untuk menaik taraf jalan kampung yang kritikal, KKW sedia membuat siasatan tapak bagi menentukan keperluan dan keutamaan mengikut skop yang telah ditetapkan dan peruntukan yang diluluskan. Untuk makluman Yang Berhormat Jelun, Kementerian menyediakan peruntukan di bawah projek Jalan Penghubungan Desa JPD kepada negeri Kedah sebanyak ringgit Malaysia 5.53 juta pada tahun 2013. Kementerian akan melihat kesesuaian pelaksanaan projek JPD tertaluk kepada skop dan senarai keutamaan agensi pelaksana iaitu Jabatan Kerja Raya dan pejabat KKLW Cawangan Negeri. Untuk makluman Yang Berhormat Hulu Rejang, peruntukan bagi program Jalan Luar Bandar JLB tahun 2013 telah komited sepenuhnya. Namun begitu, pihak kementerian akan memanjangkan permohonan Yang Berhormat kepada Jabatan Kerja Raya Sarawak berkenaan jalan raya dari Nangamujong ke Nangagat di kawasan Baleh kanan, sejauh 37 km dan jalan raya dari Rumah Panjang Juntan ke Rumah Panjang Bengau di Sungai Sut kawasan Baleh sejauh 13 km untuk pihak JKR Sarawak menjalankan siasatan tapak dan membuat anggaran kos projek bagi tujuan permohonan kepada pihak perancangan ekonomi Jabatan Perdana Menteri pada rolling plan keempat tahun 2015. Walau bagaimanapun, permohonan ini adalah tertaluk kepada kelulusan oleh unit perancangan ekonomi Jabatan Perdana Menteri dan kedudukan kewangan semasa kerajaan. Kedudukan kewangan semasa kerajaan. Untuk makluman Yang Berhormat Hulu Rejang lagi, loji Kampung Sungai Asap mampu menampung permintaan air di kawasan berkenaan. Namun sumber air mentah loji berkenaan mempunyai siltation atau mendapan yang tinggi. Untuk mengatasi isu ini, JKR Sarawak sedang membina sebuah vertical collector well
yang mana dijangkakan siap pada bulan Ogos tahun ini. Bagi pertanyaan Yang Berhormat Limbang, berhubung dengan keperluan kemudahan bekalan air di beberapa tempat iaitu daripada Simpang Ukong menuju ke Pekan Mendabit, Kementerian mengambil maklum akan permohonan ini dan akan dimasukkan ke senarai keutamaan Kementerian pada tahun 2014. Untuk makluman Yang Berhormat lagi, projek Jalan Meritam Telahak Buang Abai fasa 3 telah diluluskan oleh Unit Perencanaan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri pada rolling plan ketiga tahun 2014. Pelaksanaan projek ini akan dimulakan pada tahun 2014 nanti. Bagi projek Jalan Bawang Ubur Ukum Metawai pula ianya tidak dilaksanakan oleh kementerian, manakala bagi permohonan projek Jalan Ipai Pendam fasa 2, kementerian akan memanjangkan permohonan ini kepada Jabatan Kerja Raya Sarawak untuk menjalankan siasatan tapak dan membuat anggaran kos projek bagi tujuan permohonan kepada pihak Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri pada rolling plan keempat tahun 2015. Walau bagaimanapun, permohonan ini adalah tertaluk kepada kelulusan UPE ataupun Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri dan kedudukan kewangan semasa kerajaan. Untuk makluman Yang Berhormat sekalian, strategi Lautan Biru Kebangsaan yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan menekankan konsep penjimatan kos, pelaksanaan yang pantas dan kesan yang besar kepada rakyat, aspek collaboration dan perkongsian antara pelbagai agensi kerajaan dan swasta menjadi teras kepada strategi ini. Salah satu contoh inisiatif di bawah strategi Lautan Biru Kebangsaan adalah pelaksanaan RTC yang melibatkan kerjasama antara Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Keuangan. Merujuk kepada pandangan Ahli Yang Berhormat Jerlun, supaya strategi ini digunakan untuk penyelesaian isu-isu di kawasan Madah, pihak kementerian sangat menyokong pandangan ini kerana penggunaan strategi ini dapat memberi manfaat yang besar dan cepat kepada penduduk di kawasan terlibat. Terima kasihlah Yang Berhormat Jerlun. Tuan Yang Dipertua, isu pembangunan ekonomi menyentuh tentang saranan Yang Berhormat supaya kesemua kemudahan prasarana yang disediakan oleh kementerian seperti jalan, bekalan air, elektrik digunakan untuk menjana ekonomi luar bandar. Sememangnya apabila telah tersedia semua prasarana tersebut, maka dengan sendirinya akan mencipta peluang-peluang ekonomi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat di luar bandar. Selain menyediakan kemudahan infrastruktur asas luar bandar, kementerian turut memberi fokus terhadap pembangunan insan dan ekonomi luar bandar. Di bawah program transformasi kerajaan 2.0 GTP 2.0, kementerian akan melaksanakan program 21st Century Village atau program desa abad ke-21 dalam tempoh 2013 hingga tahun 2015. Penjelasan Yang Berhormat. Ya, sekian. Terima kasih Yang Berhormat telah menjawab permintaan saya tadi. Tahukah Yang Berhormat projek Terbengkalai di kawasan saya di Luar Rijang, iaitu projek bekalan solar, telah diberi kepada kontraktor tahun 2009 di Long Kajang dan Losong Laku. Saya tahu Yang Berhormat Speaker Tan Sri sudah pergi ke Losong Laku. Projek solar itu Terbengkalai hingga sekarang. Dan saya ingin memohon kepada kementerian, siapakah kontraktor, kalau boleh dipecat atau blacklisted, dan berharap kalau tidak ada, berikan alternatif yang lain supaya rakyat di pendalaman menikmati bekalan elektrik. Janji mesti ditepati. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat Ulu Rejang.
Saya setuju ataupun kementerian setuju apa jua projek yang sepatutnya untuk kita manfaatkan masyarakat ataupun penduduk yang jauh di luar bandar untuk kita mengurangkan bebanan kehidupan mereka. Projek-projek yang sebegitu adalah yang begitu penting. Kalau adalah masalah dan melibatkan sehingga terbengkalai, kementerian ambil berat tentang masalah ini dan buat masa sekarang saya tidak ada maklumat terperinci dengan saya dan biarlah saya secara bertulis untuk menjawab dan memberi maklumat lanjut kepada Yang Berhormat Hulu Rejang tentang program atau projek terbengkalai ini. Program Desa Abad ke-21 adalah bertujuan memperkasa ekonomi luar bandar dengan tumpuan kepada dua sektor seperti berikut: pembangunan usahawan dan belia dan pembangunan komuniti desa. Dalam usaha meneruskan kesinambungan pembangunan secara komprehensif di luar bandar pada tahun-tahun akan datang, kementerian ini di bawah program transformasi kerajaan fasa kedua tahun 2013 ke 2015 sedang melaksanakan inisiatif Rural Business Challenge (RBC) dan program Desa Lestari bagi meningkatkan aktiviti-aktiviti keusahawanan luar bandar dan pembangunan luar bandar. Penjelasan. Ya. Terima kasih ya, Yang Berhormat Kepala Menteri. Program ini cantik, transformasi ekonomi luar bandar. Tapi persoalannya ialah dari segi pelaksanaan. Bagi di negeri Sabah, boleh Yang Berhormat terangkan bagaimana program yang cantik ini dapat dilaksanakan? Dan apakah mana satukah agensi di bawah Kementerian Yang Berhormat yang akan melaksanakan program-program ini? Sebab selama ini, setahu saya, program-program seperti ini biasanya dilaksanakan oleh agensi-agensi lembaga pembangunan wilayah. Dan bagi negeri Sabah yang tidak mempunyai lembaga pembangunan wilayah, kemajuan wilayah, bagaimanakah program dapat dilaksanakan? Dan jika sekiranya tidak ada agensi, bagaimanakah kita di Sabah dan juga di sebahagian di Sarawak mendapat manfaat daripada apa yang dikatakan sebagai transformasi ekonomi luar bandar ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Ya, malangnya di Sarawak dan di Sabah kita belum ada ataupun di Sabah tidak ada lembaga kemajuan wilayah seperti yang sedia ada di negeri-negeri di Semenanjung. Di Sarawak kita ada Salkra, satu daripada dan juga Bintulu Development Authority ada sedikit juga bekerjasama dengan kemajuan kawasan luar bandar dan wilayah. Dan tanpa lembaga kemajuan wilayah seperti yang ada di negeri-negeri di Semenanjung, sememangnya agak sukar untuk kita dengan sepenuhnya melaksanakan program-program yang telah disebut tadi. Kita mengakuinya. Akan tetapi kementerian ada agensi-agensi seperti Kemas dan juga banyak juga program yang dijalankan melalui ataupun RISDA kalau ada di negeri Sabah. Jadi selagi kita belum ada lembaga kemajuan wilayah yang akan saya sentuh sebab perkara ini telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tuan dalam pembahasan, nanti dalam ucapan ini ada keterangan serba sedikit dengan pandangan Yang Berhormat Tuan tentang lembaga kemajuan dan wilayah. Dan saya teruskan. Program RBC iaitu Rural Business Challenge merupakan program pembangunan usahawan belia dan usahawan belia yang dicungkil melalui pertandingan rancangan perniagaan RP yang telah dimulakan pada tahun 2012. Rancangan perniagaan yang terpilih sebagai pemenang akan digunapakai semula untuk pelaksanaan projek yang dicadangkan. Manakala program Desa Lestari merupakan program pembangunan ekonomi secara komuniti melalui pemerkasaan aktiviti-aktiviti ekonomi
yang dikendalikan oleh koperasi yang diwujudkan di kampung-kampung yang telah dikenal pasti. Kedua-dua program tersebut adalah bertujuan menjana ekonomi dan meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar dan dijangka akan meningkatkan taraf hidup penduduk di luar bandar. Selain dari itu, bagi membantu penduduk luar bandar berkecimpung dalam aktiviti perniagaan, kementerian ini juga menyediakan pinjaman tanpa cagaran melalui skim pembiayaan ekonomi desa SPED yang telah dilaksanakan semenjak tahun 2001. Bank pelaksana bagi skim ini adalah Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, Bank Rakyat. Untuk makluman yang berhormat, program-program keusahawanan dan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh KKLW tidak menetapkan agihan peruntukan mengikut negeri atau kawasan. Pelaksanaan projek berkenaan adalah tertakluk kepada permohonan yang dikemukakan dan diperuntukkan sedia ada. Seperti mana yang berhormat sedia maklum, pelaksanaan Rural Transformation Center atau RTC akan membantu penduduk luar bandar daripada segi pembangunan modal insan, peningkatan pendapatan dan taraf hidup serta penjanaan peluang pekerjaan baru. RTC juga berperanan sebagai pusat sehenti yang menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada penduduk di luar bandar. Melalui pelaksanaan 8 inisiatif RTC secara berterusan di RTC dan dalam radius 50 ke 100 km daripada RTC, kualiti dan taraf hidup penduduk luar bandar akan dapat ditingkatkan. Yang berhormat Jelun, bagi negeri Kedah, lokasi RTC yang sedang dalam peringkat pelaksanaan adalah di hentian sebelah RNR Napoh Jitra. Merujuk kepada cadangan yang berhormat Kanggar. Yang berhormat, penjelasan saya. Penjelasan. Ya. Yang berhormat, Timbalan Menteri telah menyatakan bahawa mengenai skim usahawan dan sebagainya, dan juga skim-skim seperti ini untuk membantu menaikkan taraf ekonomi warga di luar bandar. Tetapi bukankah sebenarnya isunya sebenar apabila kita melihat warga luar bandar adalah mereka tidak mempunyai, dengan izin Tan Sri Speaker, basic necessities of life. Umpamanya gaji kurang daripada RM700 satu keluarga, anak 4 terpaksa hantar kepada sekolah dan sebagainya, dan hidup di bawah poverty line income di seluruh kawasan luar bandar. Masalah kemiskinan yang begitu serius, dan walaupun skim-skim seperti ini telah dikemukakan untuk begitu lama, kita tidak nampak apa-apa kesan ke atas kesengsaraan dan kemiskinan. Sekejap, dan habis dah. Dan juga kerajaan telah menyatakan bahawa kadar kemiskinan 1.7%. Adakah timbalan yang berhormat Timbalan Menteri tahu bahawa kadar kemiskinan di Jepun adalah 15.7%, dan angka 1.7% itu pun adalah sesuatu yang amat diragui. Jadi apakah tindakan yang serius yang boleh diambil dan sedang diambil oleh kementerian dan kerajaan untuk menangani masalah kemiskinan di seluruh negara? Terima kasih. Yang berhormat, kalau yang berhormat telah mengikut apa yang telah dibahaskan dan dasar-dasar kerajaan dan sebagainya, banyak sudah diumumkan kepada rakyat selama ini. Sudah tentulah yang berhormat tahu kerajaan telah bersungguh-sungguh selama ini dan akan bersungguh-sungguh juga untuk membantu masyarakat, bukan sekadar mereka yang duduk di luar bandar, malah di seluruh negara. Dan program-program telah seperti yang telah saya sebut tadi, Rural Business Challenge adalah satu daripada yang pelbagai strategi kita nak membantu mereka. Jadi kementerian melalui Kementerian Kemajuan Luar Bandar ini mengambil peranan untuk membantu mereka yang duduk di luar bandar. Jadi bukan tak ada, memang ada. You cannot just find one solution just to solve everything. This is just part of it. Minta izin.
Tuan Speaker. Saya teruskan. Merujuk kepada cadangan Yang Berhormat Kanggar supaya Kuala Lipis dijadikan RTC bagi negeri Perlis, kerajaan mengambil maklum dan akan mempertimbangkan pandangan ini. Untuk makluman ahli Yang Berhormat Kuala Kanggar, pada masa kini kerajaan sedang dalam usaha memperluaskan RTC ke setiap negeri dan setiap RTC yang dipilih akan melaksanakan 8 inisiatif RTC yang telah ditetapkan. Antara inisiatif RTC yang akan dilaksanakan adalah seperti latihan kemahiran, pertanian bernilai tinggi, pemrosesan produk agro makanan, kerjasama universiti, perkhidmatan kesihatan dan kemudahan pembiayaan keuangan. Pelaksanaan inisiatif ini akan meliputi kawasan sekitar RTC dan juga dalam radius 50 ke 100 km daripada pusat RTC. Kriteria untuk pemilihan RTC adalah pembangunan bangunan sedia ada yang tidak digunakan sepenuhnya serta jumlah bilangan penduduk yang akan mendapat manfaat daripada pewujudan RTC. Memandangkan RTC Kedah yang terletak di hentian sebelah RNR Napuh Jitra dan kedudukan Kuala Lipis adalah dalam radius RTC Kedah, maka penduduk dan usahawan di kawasan Kuala Perlis juga akan turut mendapat manfaat daripada pembangunan RTC Kedah ini. Sebab dalam lingkungan radius yang telah ditetapkan tu. Tuan Yang Di-Pertua, isu perumahan di kawasan Kejora. Yang Berhormat Pengerang, Lembaga Kemajuan Wilayah Johor Tenggara atau Kejora selaku agensi kerajaan yang berperanan dalam membangunkan kawasan Johor Tenggara sentiasa memastikan bahawa penduduk di kawasan tersebut diberi perhatian dan keutamaan dalam sebarang projek pembangunan kerajaan. Dalam era pembangunan sosio-ekonomi yang rancak terutama di negeri Johor, adalah tidak dinafikan kawasan Kejora termasuk Pengerang telah menerima kesan limpahan atau spillover effect yang besar. Perkara ini dapat dilihat dalam pelbagai aspek pembangunan. Namun kelihatan jelas dan ketara dalam aspek pembangunan perumahan. Sehubungan itu, bagi menjaminkan pembeli tempatan berkemampuan membeli dan diutamakan dalam sebarang projek perumahan terutamanya di kawasan Parlimen Pengerang, beberapa langkah proaktif telah dan akan diambil oleh Kejora seperti berikut. Pertama, mendapatkan bantuan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta untuk membuat penilaian ke atas premis yang dijual sebagai panduan bagi menawarkan harga yang munasabah, memandangkan JPPH merupakan agensi yang bertanggungjawab dalam menentukan harga hartanah terutama yang melibatkan hartanah kerajaan. Kedua, bagi projek usahamama Kejora dengan pihak swasta pada masa akan datang, Kota Bumiputera dan Rizab Melayu yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Johor akan diuruskan oleh Kejora bagi memastikan Kejora dapat menawarkan penjualan hartanah pada harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Ketiga, Kejora akan membangunkan projek perumahan melalui anak syarikat Kejora bagi memastikan harga yang munasabah dapat ditawarkan kepada pembeli. Keempat, pembinaan projek perumahan mampu milik dipantau oleh Kejora. Dan kelima, membuat kawalan semasa perancangan awal projek perumahan supaya selari dengan dasar perumahan kerajaan. Syarat akan dikenakan kepada pemaju untuk mengemukakan bersama cadangan harga jualan projek perumahan semasa kebenaran merancang. Sekiranya berlaku kenaikan harga semasa tempoh pelaksanaan, maka kadar peratusan kenaikan perlu mendapat persetujuan daripada Kejora terlebih dahulu. Tuan Yang Di-Pertua, sekarang saya beralih kepada isu Lembaga Kemajuan Wilayah dan Pembangunan di Wilayah. Kementerian tidak menafikan sumbangan kepada sumbangan Lembaga Kemajuan Wilayah atau LKW dalam membantu kementerian membangunkan kawasan luar bandar seperti telah disarankan oleh Yang Berhormat Tuan.
Selain program-program yang dilaksanakan sendiri oleh LKW iaitu Lembaga Kemajuan Wilayah, turut membantu kementerian dalam melaksanakan program-program kementerian bagi memastikan impak dan outreach yang lebih menyeluruh kepada kumpulan sasar di kawasan luar bandar. Untuk makluman yang berhormat Tuan, usul atau cadangan bagi menubuhkan sesebuah LKW di negeri bermula daripada kerajaan negeri setelah perancangan dan kajian keperluan yang komprehensif dilaksanakan oleh unit perancangan ekonomi negeri berkenaan. Kajian ini hendaklah meliputi keperluan dan skop pembangunan yang diperlukan di sesebuah negeri itu seperti aspek perumahan, sosial dan ekonomi, serta kesediaan kerajaan negeri menyediakan kawasan atau tanah untuk ditadbir oleh LKW berkenaan. Setelah kajian lengkap dilaksanakan dengan persetujuan dan kelulusan kerajaan negeri, usul tersebut, biarkan saya habis dulu. Usul tersebut boleh dikemukakan kepada kerajaan persekutuan melalui unit perancangan ekonomi untuk dipertimbangkan. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soal untuk menubuhkan lembaga kemajuan wilayah di sebuah negeri dan khusus bagi negeri Sabah ini sudah dibincangkan dahulu dan walaupun sudah dimuatkan dalam rancangan dalam parlimen yang ke-11 kalau tidak silap saya atau yang ke-10 kalau tidak silap saya, tetapi memang kerajaan negeri tidak berminat dalam perkara ini dan saya tidak fikir yang kerajaan negeri khususnya negeri Sabah berminat untuk meneruskan menerima pelaksanaan lembaga kemajuan wilayah bagi negeri Sabah. Persoalan yang saya telah bangkitkan semasa perbahasan ialah jika sekiranya sesebuah negeri itu tidak mempunyai satu agensi lembaga kemajuan wilayah, bolehkah program-program yang dilaksanakan oleh agensi ini dilaksanakan melalui agensi lain? Lain perkataan, bagaimanakah kita, negeri yang tidak mempunyai lembaga kemajuan wilayah ini mendapat manfaat daripada peruntukan-peruntukan yang dilaksanakan melalui lembaga kemajuan wilayah? Sebab suatu ketika dahulu pernah saya mengira keseluruhan peruntukan yang telah disalurkan oleh lembaga kemajuan wilayah dan melebihi lebih 20 bilion. Dan kita negeri Sabah tidak mendapat manfaat daripada itu. Sedangkan banyak program-program seperti mana yang disebut yang berhormat tadi, khususnya dalam soal pertumbuhan pembangunan ekonomi desa, soal menumbuhkan pertumbuhan desa dan sebagainya yang ternyata berjaya dilaksanakan di beberapa negeri di Semenanjung, khususnya yang mempunyai lembaga kemajuan wilayah. Jadi persoalan di sini ialah bagaimana kita dapat melaksanakan, mendapat manfaat bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai lembaga kemajuan wilayah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Menteri, Tunggu. kalau boleh. Satu-satu. Okey, ya. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Kementerian mengambil berat ataupun penting atas pandangan Yang Berhormat Tuan tentang perkara ini. Dan kita akan bukan sekadar mengambil maklum, akan tetapi mungkin kementerian boleh juga mempertimbangkan ataupun mencari jalan bagaimana kalau kerajaan negeri Sabah seperti mana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Tuan tidak berminat, ini perlu diperbincangkan di pihak atas sana di kerajaan, antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Oleh kerana jentera itu ataupun penubuhan LKW itu adalah mungkin boleh dikatakan adalah begitu penting sebagai satu agensi yang boleh membantu kementerian seperti mana telah saya sebut dalam jawapan saya pada awal tadi. Buat masa sekarang, kita biarlah gunakan apa yang sedia ada. Seperti mana yang telah saya sebut, kita ada kemas dan sebagainya yang selama ini kita guna juga. Dan kami amat bersimpatilah dengan mungkin Yang Berhormat
dan akan tetapi oleh kita adalah sama-sama Kerajaan Barisan Nasional. Saya berharaplah perkara ini boleh Yang Berhormat Tuan sendiri perjuangkan, teruskan untuk pihak di peringkat negeri harus melihat keuntungan kalau diadakan LKW ini seperti mana yang ada di negeri-negeri yang lain. Jadi kerana sudah tentulah pelbagai program yang dapat memanfaatkan penduduk-penduduk di negeri Sabah, khususnya di mereka di luar bandar, melalui program-program yang telah disebut tadi, sudah tentulah rakyat duduk di luar bandar mungkin tidak dapat bersama mereka ataupun rakan-rakan mereka di negeri lain mendapat Okey, Yang Berhormat Tuan Menteri, saya sudah menyatakan bahawa Kerajaan Negeri Sabah memang tidak berminat. Tetapi dari segi peruntukannya. Pada hari ini Kerajaan Negeri melaksanakan banyak projek-projek khususnya dalam soal pembangunan wilayah Sabah itu sendiri melalui sedia, iaitu pendekatan koridor. Ya. Bolehkah pihak kementerian menyalurkan peruntukan sebagai contoh melalui sedia untuk melaksanakan program-program ekonomi yang dinyatakan tadi itu, termasuklah untuk mewujudkan pertumbuhan desa, ataupun ya kita tidak mewujudkan agensi, tetapi gunakan agensi kerajaan negeri yang sedia ada dan salurkan peruntukan melalui agensi itu. Okey, Yang Berhormat Tuan, kita ambil maklum pandangan Yang Berhormat ini, jadi akan diambil kira, kalau boleh juga akan disyorkan kepada pihak yang berkenan yang boleh membuat keputusan dengan perkara itu. Dan saya berharap Yang Berhormat Tuan sedar untuk projek-projek infrastruktur sekian banyak besar jumlah peruntukan telah diberi kepada negeri Sarawak dan negeri Sabah dan berbilion-bilion. Jadi mungkin dari di situ kerajaan ataupun kementerian ini memberi lebih kepada Sarawak dan kepada Sabah dalam projek infrastruktur. Jadi ini adalah pentinglah. Tuan Menteri, boleh saya tanya soalan sikit? Boleh tak? Baik, dalam program RTC, Menteri, terdapat 8 perkara yang penting. Satu perkara adalah tentang pembiayaan kewangan ataupun funding dengan izin. Dan isu yang penting itu saya nak bangkitkan ialah isu tentang microfinance. Ya, untuk memesatkan ekonomi desa, microfinance itu sangat penting. Berapakah dana yang disediakan melalui Bank Simpanan Nasional dan Agrobank untuk microfinance? Dan apakah tahap pinjaman yang diberi kepada setiap individu? Dan apakah kadar faedah yang dikenakan? Terima kasih. Untuk menjawab Yang Berhormat mana ni? Kelana Jaya. Kelana Jaya, biarlah saya beri jawapan secara bertulis. Sebab saya masih berfikir untuk nak menyambung jawapan kepada Yang Berhormat Tuan tadi. Untuk maklumat Yang Berhormat Tuan, di bawah program transformasi kerajaan GTP, program tadi telah disebut juga 21st Century Village, mempunyai 2 program utama, iaitu pertandingan Rural Business Challenge dan program Desa Lestari. Jadi program RBC adalah pertandingan perniagaan yang terbuka kepada warga belia berumur antara 18 ke 40 tahun Malaysia. Jadi pemenang akan diberi hadiah geran pembiayaan bernilai antara RM500,000 hingga ringgit Malaysia 2 juta kalau menang. Jadi para pemenang akan melaksanakan projek ekonomi yang dirancang dan akan dibimbing oleh agensi-agensi KKW seperti MARA, RISDA dan sebagainya. Dan penglibatan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan juga. Jadi ada ruang dan peluang walaupun tidak ada lembaga kemajuan wilayah di Sabah. Namun demikian, buat masa sekarang kementerian belum mempunyai perancangan untuk penjelasan. Boleh saya teruskan sikit-sikit. Tuan Speaker dan Menteri,
Berkenaan dengan RTC tadi, RTC merupakan sebagai pusat informasi kepada masyarakat. Jadi sepatutnya ialah tempat yang orang ramai senang hadir, senang pergi dan senang datang. Jadi saya nak mencadangkan supaya pada masa hadapan penubuhan pembinaan RTC ini didirikan dekat dengan balai penghulu ataupun pusat-pusat khidmat masyarakat. Sebab contoh di tempat saya ada RTC yang jauh ke dalam, lebih kurang 12 batu ke dalam. Jadi menyebabkan orang sukar untuk datang. Ini cadangan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Parit. Parit. Jadi itu cadangan daripada Yang Berhormat Parit dan Kementerian ambil maklumlah. Jadi jika dikira cadangan itu adalah boleh membawa kebaikan ataupun penambahbaikan bagaimana kementerian ini memberi manfaat kepada penduduk di luar bandar, biarlah kita menyambut baik saranan ataupun cadangan daripada Yang Berhormat Parit. Terima kasih. Jadi Tan Sri Yang di-Pertua, saya sambung. Namun demikian, buat masa kini kerajaan belum mempunyai perancangan untuk menubuhkan LKW baru kerana terdapat pelbagai kaedah dan program lain yang boleh membantu pembangunan kawasan luar bandar. Ini sebahagian daripada penjelasan kepada yang ditanya oleh Tuaran tadi. Antaranya melalui program agropolitan, program pemajuan kawasan oleh KKW. Sebagai contoh, program agropolitan yang dilaksanakan di Sabah adalah projek agropolitan di Pulau Bangi, Kudat dan Kota Marudu, Sabah. Projek ini apabila lengkap sepenuhnya akan berjaya membantu membangunkan kawasan berkenaan menjadi sebuah kawasan pendapatan yang lebih baik, teratur dan lengkap dengan pelbagai kemudahan prasarana serta gerai, surau dan pusat pendidikan kanak-kanak. Penyediaan utiliti asas seperti bekalan air dan elektrik serta jalan penghubungan dan yang lebih selesa. Malah aktiviti ekonomi untuk para penduduk juga disediakan melalui pembangunan ladang sejahtera dan komersial. Projek ini akan memberi manfaat kepada 200 buah keluarga miskin tegar di Pulau Bangi, Kudat dan 150 buah keluarga miskin tegar di Kota Marudu apabila siap sepenuhnya nanti. Manakala program pemajuan kawasan yang dilaksanakan di Sabah meliputi 2 projek penempatan semula kampung atau PSK, iaitu pertama PSK Kinabatangan yang meliputi Kampung Balat dan Kampung Lintang dengan jumlah penerima manfaat seramai 75 buah keluarga miskin tegar. Dan kedua, PSK Kampung Perpaduan Fasa 3 Kudat dengan jumlah penerima manfaat seramai 70 buah keluarga miskin tegar. Apabila kesemua projek ini siap sepenuhnya, ia akan memberikan kemudahan penempatan yang lengkap dengan bekalan air, elektrik dan jalan penghubungan kepada sejumlah penerima manfaat berjumlah 145 buah keluarga kesemuanya. Oleh yang demikian, pembangunan kawasan luar bandar yang meliputi penyediaan penempatan, kemudahan prasarana serta bekalan utiliti masih boleh dilaksanakan walaupun tanpa kewujudan LKW di kawasan berkenaan. Isu pemantauan projek, Tuan Di-Pertua dan ahli yang berhormat, bagi menjawab pertanyaan Yang Berhormat Parit Sulong, Kementerian bekerjasama dan membuat penyelarasan dengan pelbagai pihak di peringkat negeri dalam pelaksanaan dan pemantauan projek. Setiap pejabat pelaksanaan dan pemantauan projek-projek di lapangan. Antaranya adalah seperti Jabatan Kerja Raya, JKR, pejabat dan Jabatan Pembangunan Persekutuan, pejabat-pejabat residen, pejabat-pejabat daerah dan sebagainya. Ya, Yang Berhormat Menteri, panjang lagi. 10 minit lagi. Okey. Walau bagaimanapun, pada tahun 2009, Kementerian telah menubuhkan 10 pejabat cawangan di negeri-negeri yang bertanggungjawab untuk melaksanakan dan memantau pelaksanaan projek-projek di negeri. Pejabat-pejabat cawangan negeri ini terletak di setiap ibu negeri di Sarawak dan Sabah, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Perak. Untuk pemantauan di negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang, 1 pejabat cawangan beroperasi di Alor Star,
manakala satu pejabat cawangan beroperasi di Seremban untuk pemantauan bagi Melaka dan Negeri Sembilan. Pemantauan di Selangor pula dibuat dari Ibu Pejabat Kementerian di Putrajaya. Kesemua pejabat cawangan ini pula diselia dan dikawal oleh bahagian pembangunan dan pemantauan projek yang beribu pejabat di Putrajaya. Setiap pejabat cawangan negeri, kementerian ini dikepalai oleh seorang pengarah dengan dibantu oleh kumpulan pegawai dan kaki tangan pemantau, unit teknikal dan unit sokongan. Setiap pegawai dan kaki tangan PCN ini membentuk satu flying squad yang bergerak ke setiap lokasi untuk memantau pelaksanaan projek yang dibuat. Pejabat-pejabat cawangan negeri ini bertindak sebagai early warning system bagi pihak kementerian dengan memantau dan mengenal pasti sebarang isu yang timbul dalam pelaksanaan projek-projek kementerian di lapangan. Mereka bekerjasama rapat dengan agensi dan jabatan pelaksana lain di negeri, dan setiap laporan isu akan dipanjangkan kepada ibu pejabat untuk tindakan dan nasihat. Namun, kementerian ini berharap agar semua ahli-ahli yang berhormat dapat turut membantu dalam pemantauan projek-projek kementerian di kawasan ahli-ahli yang berhormat. Kementerian berpaut pada realiti di mana pegawai-pegawai di pejabat cawangan negeri tidak dapat berada di setiap tempat pada satu-satu masa. Terutama sekali bagi negeri-negeri besar yang seperti Sabah, Sarawak dan Pahang. Jalinan kerjasama dengan pihak-pihak lain amatlah penting dan diharapkan. Proses penyelarasan dengan agensi dan jabatan lain juga akan dimantapkan dari masa ke semasa. Tuan Yang Dipertua, isu JKK di Akar Rumbi. Tuan Yang Dipertua, turut diutarakan adalah isu berkaitan Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JKKP dan JKKK. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kementerian sedang mengkaji semula dan memperhalusi aspek pengurusan dan pemantauan JKK serta JKKP. Bertujuan untuk memperkasa dan memantapkan kredibiliti institusi JKKK dan JKKP sebagai nadi utama serta tulang belakang kemajuan kampung. Inisiatif ini adalah selaras dengan matlamat kerajaan melalui the National Blue Ocean Strategy, transforming JKK into Rural Transformation Agent. Beberapa usaha pengukuhan telah dilaksanakan melalui siri perbincangan dalaman, bengkel, sumbangsaran dan mesyuarat bersama agensi-agensi kementerian, setiausaha kerajaan negeri, unit pelarasan pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri, pejabat daerah, JKKK serta JKKP. Antaranya adalah seminar transformasi desa bersama penghulu-penghulu serta pengawal Semenanjung Malaysia yang telah diadakan pada 9 hingga 11 Jun tahun 2013 bagi tujuan mendapatkan input dan cadangan pengukuhan institusi JKK dan JKKP di peringkat akar umbi. Segala input, show dan maklum balas daripada sesi-sesi ini sedang diperhalusi di peringkat kementerian, khususnya yang merangkumi aspek kriteria pemilihan, kaedah pelantikan, struktur pemantauan, sistem penggradan, pengiktirafan, penjenamaan semula, khusus wajib yang dihadiri oleh JKK dan JKKP. Penetapan Key Performance Indicator KPI serta penempatan had umur dan kelayakan JKKK dan JKKP. Kertas cadangan bagi mengupayakan institusi JKKK dan JKKP ini masih dalam peringkat awal penyediaan dan dijadualkan akan dapat disempurnakan sebelum akhir 31 Disember tahun 2013 ini. Seterusnya akan digunapakai ke atas JKKK dan JKKP di seluruh negara. Isu pembinaan Maktab Rendah Sains Mara dan Giat Mara. Tuan Yang Dipertua, beberapa ahli yang berhormat telah meminta supaya Maktab Rendah Sains Mara atau MRSM dan Giat Mara dibangunkan di kawasan mereka. Berkenaan pusat Giat Mara yang berhormat merebut
memohon supaya dibangunkan sebuah pusat giat mara di kawasan beliau. Untuk makluman yang berhormat, memang telah sedia ada minimum sebuah giat mara di semua kawasan parlimen di negara. Terdapat 15 giat mara di negeri Kedah sahaja, termasuk pusat giat mara di Pekan Bedong di kawasan yang berhormat di Parlimen Merbok. Gidong. Okey, di Pekan Gidong. Jumlah giat mara di seluruh negara pula ialah sebanyak 231 buah. Pihak giat mara tidak ada perancangan untuk menambah pusat-pusat baru, tetapi sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemudahan di pusat-pusat yang sedia ada. Dengan pembukaan MRSM Sendakan pada tahun ini, jumlah MRSM telah meningkatkan kepada 49 buah. Kesemua MRSM boleh menampung lebih kurang 40,000 pelajar pada satu-satu masa. Kapasiti yang besar ini sudah mampu untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang berkelayakan untuk meneruskan pelajaran mereka. 4 buah MRSM dalam pembinaan ialah MRSM Arau di Perlis, MRSM Kuala Kangsar di Perak, MRSM Sungai Besar di Selangor dan MRSM Sempurna di Sabah. MARA juga telah memohon untuk membina 2 buah lagi MRSM iaitu di Dungun dan di Kuala Pilah. MRSM Bentong tidak ditutup tetapi masih beroperasi sementara di MRSM Tun Abdul Razak, Pekan. Kerja-kerja baik pulih masih dijalankan di MRSM Bentong, bukan Betong, dan akan beroperasi semula sebaik selesai. MARA akan terus mengkaji keperluan menambah bilangan MRSM seperti di Sek, Temeloh atau Bagan Serai, tertaluk kepada kelulusan dan peruntukan kewangan yang mencukupi. Ini harapan untuk Yang Berhormat Sek. Isu kumpulan miskin Tegal, Tuan Yang di-Pertua, turut dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kenawit, Jerlun dan Tasik Gelugur adalah isu berkaitan kumpulan miskin Tegal dan program-program bantuan yang berkaitan. Kemiskinan merupakan satu fenomena yang dinamik. Oleh yang demikian, pendaftaran rakyat miskin dan miskin Tegal dibuat secara berterusan melalui proses pendaftaran terbuka di bawah sistem e-Kasih yang dikawal selia oleh Unit Pelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Untuk makluman yang ahli-ahli yang berhormat, melalui proses pendaftaran terbuka ini, senarai keluarga miskin dan miskin Tegal akan diverifikasi kelayakannya sebelum dimasukkan ke dalam pangkalan data e-Kasih. Proses verifikasi ini dilaksanakan oleh pegawai perangkaan dan ianya dibuat mengikut metodologi bancian yang standard bagi mengekalkan konsistensi maklumat dan memastikan ketulusan serta keadilan kepada kumpulan sasar miskin dan miskin Tegal yang layak dan memerlukan bantuan. Selain itu, proses ini akan juga melibatkan fokus group kemiskinan daerah dan negeri yang dianggotoi oleh pegawai-pegawai agensi-agensi kerajaan dan pemimpin tempatan. Penjelasan. Tasik Gelugur yang buat soalan. Tasik Gelugur lah. Ada 2 yang bangun. Saya kebetulan saya tanya soalan tu, Tuan Speaker. Ya, sila. Yang pertama sekali, saya nak dapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, berapa kalikah ataupun dalam tempoh masa lama mana setiap semakan semula terhadap senarai e-Kasih itu dibuat. Kerana kita nak tahu juga ada senarai-senarai yang mungkin telah terkeluar daripada syarat-syarat e-Kasih dan adakah penerima ataupun penama-penama dalam senarai e-Kasih lebih berkecenderungan untuk terus berkekalan di dalam senarai tersebut. Jadi kalau dia terus berkekalan, maknanya itu akan merugikan ataupun menunjukkan kita tidak berjaya. Itu satu hal. Yang kedua, apakah semua pihak mesti merujuk kepada senarai e-Kasih untuk menyampaikan apa bantuan? Sebab selama ni bila kita tengok
penerima-penerima IKASih ni seolah-olah dilayan seperti anak emas, di mana semua agensi-agensi yang nak salurkan bantuan merujuk pada senarai IKASih. Jadi ada juga penama-penama yang belum tersenarai dalam IKASih tidak dipedulikan oleh mana-mana pihak. Jadi saya rasa senarai IKASih ni perlu direview balik dari segi operasinya dan juga dari segi kebolehterimaannya, kerana dia ada pro and cons. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Yang Berhormat. Pandangan Yang Berhormat tu memang tepatlah, betul. Kerana sepatutnya perlu disemak dan diupdate dari semasa ke semasa supaya senarai itu yang betul dan yang adil kepada golongan sasaran yang miskin dan miskin tengah yang perlu kita bantu. Dan berapa kali saja disemakkan itu adalah dari semasa ke semasa. Jadi yang telah disebut oleh Yang Berhormat tadi pun betul dan memang amat dipersetujui, kerana bantuan ini adalah untuk membantu mereka yang miskin dan miskin tegar, dan diharapkan selepas diberi bantuan mereka ini dari satu jangka masa sepatutnya terkeluar ataupun dikeluarkan dari senarai yang terlalu miskin ni, supaya yang mereka yang lain diberi peluang untuk dilibatkan ataupun dibantu seperti yang mereka sudah dibantu. Tetapi memang ada kelemahan dan kita sentiasa menambah baikkan sistem kita, di mana kita tahu kita ada kelemahan, kita nak membetulkan supaya mereka yang sepatutnya kita bantu, kita akan bantu. Dan tetapi manusia ni Yang Berhormat, apabila dah dapat bantuan, jadi tidaklah mereka ni dengan sukarela mengatakan cukuplah saya dibantu sebab saya dah sepatutnya terkeluar dari senarai. Jadi kalau saya tak berjawab, biarlah pegawai mengambil maklum dan kita akan majukan satu jawapan secara bertulis ataupun penjelasan secara bertulis. Okey. Saya teruskan sedikit lagi Tuan Yang Dipertua. Dalam konteks mengatasi pentindihan bantuan, mekanisme fokus group dan penggunaan sepenuhnya IKASih dilihat adalah terbaik dalam mengelak pentindihan dalam pemberian bantuan. Ini adalah kerana dalam fokus group itu sini terdiri daripada pegawai-pegawai daripada agensi-agensi kerajaan dan pemimpin masyarakat yang lebih memahami keperluan rakyat di kawasan mereka. Sehubungan itu, isu penerimaan bantuan yang berulang kali oleh seorang pemohon dapat diminimumkan melalui semakan data penerima bantuan dalam IKASih yang boleh dicapai atau diakses oleh semua agensi pemberi bantuan. Kerajaan melalui kementerian sentiasa berusaha untuk menaik taraf hidup penduduk miskin tegar di kawasan luar bandar dan sekaligus membasmi kemiskinan tegar di luar bandar. Usaha berterusan ini dijalankan oleh kementerian menerusi program-program pembasmian kemiskinan di bawah skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat SPKR. Di bawah SPKR, tumpuan khusus untuk memperbaiki kualiti hidup serta meningkatkan tahap kemahiran di kalangan miskin dilaksanakan melalui 3 program trust, iaitu program bantuan rumah PBR, program peningkatan pendapatan PPP dan program latihan kemahiran dan kerjaya PLKK. Dalam konteks peningkatan taraf dan kualiti hidup golongan miskin tegar, program bantuan rumah telah dilaksanakan di seluruh negara. Melalui program ini, kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa dan selamat serta kemudahan asas yang baik disediakan. Untuk makluman Tuan Yang Dipertua juga, bagi memastikan usaha meningkatkan taraf dan kualiti hidup golongan miskin tegar ini dipercepatkan, sebanyak ringgit Malaysia 1.28 bilion, anggaran jumlah yang begitu besar, Tuan Yang Dipertua, telah diperuntukkan kepada kementerian di bawah NKRA khusus bagi pelaksanaan PBR tahun 2010 ke 2013 di seluruh negara. Dalam tempoh ini, kementerian telah berjaya menyediakan 54,431 unit rumah kepada penduduk miskin tegar di luar bandar, iaitu 16,407 rumah bina baru dan 38,024 rumah yang dibaik pulih.
Tuan Yang Ada Dipertua, masa. Kementerian sedar akan keperluan penduduk luar bandar miskin dan miskin tegar yang amat memerlukan rumah, yang mana usaha memenuhi keperluan ini sedang giat dilaksanakan melalui program PBR secara berperingkat dan berterusan. Bagi menjawab soalan Yang Berhormat Kanawit, proses pemilihan serta peserta bagi program bantuan rumah, sama ada bantuan rumah bina baru atau baik pulih, adalah melalui senarai ketua isi rumah miskin tegar dan miskin yang diperakukan oleh Jawatan Kuasa Fokus Group Pembasmian Kemiskinan Daerah mengikut keutamaan. Penerima bantuan juga perlu berdaftar di dalam sistem e-Kasih yang dikawal selia oleh Unit Pelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Untuk makluman Yang Berhormat, semua penerima bantuan PBR telah dimaklumkan berhubung skop pembinaan dan baik pulih sebelum kerja-kerja dilaksanakan. Ini bagi memudahkan pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh kontraktor-kontraktor terpilih. Pelaksanaan bantuan PBR ini juga adalah berdasarkan kepada garis panduan program bantuan rumah yang dikeluarkan oleh kementerian. Sebagai rumusan, Tuan Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua, tidak kira apa sahaja keputusan pilihan raya, apa sahaja keadaan ekonomi dan apa sahaja yang berlaku, kementerian akan meneruskan pelaksanaan projek-projek pembangunan yang telah dirancang. Kemudahan-kemudahan asas yang diperlukan oleh rakyat akan disediakan dari semasa ke semasa, dan pembangunan ekonomi dan minda insan akan turut dilaksanakan bagi membolehkan rakyat bersedia dalam kehidupan mereka. Seputih, Kerajaan Barisan Nasional sentiasa peka dengan keperluan rakyat, terutama sekali di luar bandar. Itu saya nak maksudkan. Kerajaan menghargai sokongan masyarakat luar bandar yang terus-menerus menyokong Kerajaan Barisan Nasional. Ya, Muhammad Menteri, ada Selaras itu, dua kementerian akan sentiasa memastikan keperluan masyarakat luar bandar tak bagi laluan duduk. penuhi selaras dengan slogan rakyat didahulukan. Yang Berhormat, sebuti Yang kawan. Dipertua, sebuti. Okey, yang last kali. Sebuti dengan seputih. Sebuti. Sebuti. Okey, Terima sida. kasih Dato' Yang Berhormat, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Apabila bantuan rumah panjang seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, kebanyakannya apabila mereka mendapat bantuan untuk membaiki pulih ataupun membina baru rumah panjang, kebanyakannya pegawai di kementerian tidak tahu bahawa rumah panjang itu bukan hanya panjang. Rumah panjang itu termasuk juga rumah sebuah yang ada berdekatan dengan rumah panjang itu dikira dimasuk sekali. Kalau rumah panjang itu 20, yang satu-satu itu di luar ada 5, berarti dia 25. Ya. Jadi Walaupun- soalan dia ialah Walaupun rumah tu pendek. walaupun pendek. Ya. Kalau dia satu-satu dikira jadi rumah panjang. Ya. Ya, apabila peruntukan itu diberi untuk membaiki rumah, kalau rumah panjang tak bolehlah kasih kontraktor 3 bilik saja. Kalau buka rumah panjang tu jing dia buka, yang satu lagi 4 tu rosak. Jadi inilah masalah-masalahnya di kawasan kita, di rumah-rumah panjang. Diharaplah Yang Berhormat Menteri boleh beritahu kepada pegawai-pegawai bahawa rumah panjang itu mesti ada keadaannya yang patut dipahami oleh mereka. Terima kasih. Ya. Okey, terima kasih. Sangat gulung Yang Berhormat Menteri. Ini terima kasih atas saranan daripada Yang Berhormat Sebuti. Saya faham sangat sebab saya pun latarnya dari rumah panjang. Jadi memang betul apa yang telah disarankan oleh Yang Berhormat Sebuti. Jadi Tuan Yang Dipertua menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong dan saya menggulung. Sekian, terima kasih.